Boleh tahan juga jernih ni Dah lapar. So dia ingat macam bila dia datang depan ni macam nak bagi makan lah sebenarnya ni. Kan? So kita tengok tepi. Tepi jernih tak? Tepi. Ni juga. Siput. Siput pun ada. Tak apalah. Kau duduklah sini. Ni tak buang. Kau duduk sini makan algi ke apa. Tolonglah. Masuk dalam ekosistem sekali. Ke bawah ni lagi jernih. Saya tengok bawah. Saya tengok bawah. Macam mana ni? Yang tadi lagi jernih ke yang ni lagi jernih? Tak apalah, janji sihat. Okay, so tank macam ni, yang tak ada filter ni, macam mana kita nak buat? Sebenarnya dia close to wall start method. Siapa tak tahu boleh google lah. Wall start method, WALSTAD, lebih kurang lah. Kan? Tu lebih kurang wall start method. So, macam mana kita nak buat macam ni? Dan explain lah. Okay, tapi sebelum tu, terima kasih banyak-banyak yang support yang diberikan. Sama ada dari segi follow page ke, subscribe YouTube ke, like, comment, share tu, semua-semua tu. Dan berterima kasih banyak-banyak. Okay, so kita teruskan macam mana kita nak buat tank yang ni. Okay, tank ni adalah tank yang tiada filter. Okay, so siapa yang biasa dengan bola ikan lago, maksudnya kalau contoh breeder kan. So contoh daripada breeder tu, dia kalau letak macam ni tau. Contoh lah kan, contoh. So dia kalau letak macam ni, lepas tu dia tukar air. Selalu tukar air sebab nak jaga kualiti air, sebab nak jaga kesihatan ikan, dia akan tukar air. Lepas tu kadang-kadang mungkin dalam 2 minggu ke sebulan ke, dia akan basuh semua ni. Dia akan basuh. Okay, kenapa dia basuh? Sebab apa? Kita nak pastikan dia memang betul-betul bersih. So sekarang ni, dia konsep lebih kurang sama tapi advance sikit. Okay, macam mana? Sebab apa? Semua filtration tu adalah di dalam aquarium. Ataupun secara tidak langsung, satu aquarium tu, semua aquarium tu adalah filter. Okay, so cara yang ni dia dah yakin untuk baik. Sebab apa? Dia dah try kat sini. Kau nampak tu? Tu, piece lily tu. Okay, yang tu dia dah try dalam few months lah kan. Alhamdulillah ikan sihat. Macam mana nak ada filter tapi tak ada filter? Okay, ni nak cerita. First of all adalah beneficial bacteria. Beneficial bacteria ni apa? Siapa yang tak tahu boleh tengok playlist kelas ikan. Kelas ikan tu dia ada cerita-cerita sikit. Kalau nak belajar lebih dari ikan, kat situ ada banyak subtopik ya. Okay, so beneficial bacteria ataupun bakteria baik yang menghilangkan toksik, senang cerita lah kan. So untuk menghilangkan toksik ni sepatutnya dia ada di dalam filter. Filter tu ada batu-batu. Bila kita tak ada filter, kita tak ada ruang ekstra khas untuk bakteria baik untuk hidup. Okay, so sekarang ni apa yang terjadi adalah semua satu aquarium tu, termasuk dinding ke, batu ke, dia punya daun-daun ke, dia punya pasir bawah tu ke, semua tu akan jadi tempat pembiakan beneficial bacteria. So bila ikan tu berak kan, so sebab air tu tak berpusing di dalam filter, so air tu berada dekat situ kan. Bila air tu berada dekat situ, bakteria-bakteria dia akan wujud di dalam sistem tu sendiri. Macam mana cakap tadi, kat mana-mana lah kan. Macam biasa, macam kita tahu baja kan. Baja tu datang daripada tai-tai. Contoh kalau katakan orang berkebun biasa pun, baja tu dia ambil daripada tai lembu, kotek mana-mana lah kan. So sama juga, bila ikan dia merak, dia keluarkan baja. Maksudnya fertilizer ataupun extra nutrien. Yang akan makan benda tu adalah pokok kan. Tapi tak semestinya cukup juga. So kalau katakan kemudiannya kita boleh bantu pokok tu dengan kita letak fertilizer sendiri. So kehadiran pokok ni adalah wajib supaya kita boleh complete the ecosystem. Dan pokok-pokok tu juga secara tak langsung dia akan jadi filter. Okay, pemilihan ikan. Okay, pemilihan ikan ni dan cadang dua. Dia nak cadang dua. Sebab apa, nanti kan kalau katakan dia sebut benda lain, nanti semua orang pergi boli. Lepas tu cakap, lepas tu mati kan. Lepas tu cakap, Ajay cakap boleh je ni. So dia tak nak macam tu, dia nak suggest duo sahaja. Tapi ilmu kan makin lama kau boleh faham sikit macam mana cara dia. Okay, so dua ikan yang dia suggest adalah satu, yang pertama ikan lago, yang kedua gapi sahaja. Kenapa dia ambil macam tu? Sebab apa? Dia selamat di dalam air sebab dari segi kekurangan oksigen. Sebab apa? Bila tak ada aeration tu macam kau tak pakai air pump tu lah kan. Tak ada air pump. So oksigen yang terhasil di dalam akuarium tu datangnya dari mana? Daripada pokok. Bila kita pasang lampu, kita buka, fotosintesis berlaku. Dulu belajar kat sekolah kan. Okay, fotosintesis berlaku ni maksudnya dalam air tu cukup oksigen untuk disupply kepada ikan-ikan. Tapi dia cadangkan dua ni. Sebab apa? Dua ikan ni, gapi dan juga ikan lago ni, dia berkebolehan untuk hidup. Untuk hidup di tempat low oxygen punya water. Okay, the next one is bioload. Apa itu bioload? Maksudnya berapa bilangan ikan yang kau boleh letak di dalam sesebuah aquarium. Lagi-lagi aquarium yang kita tengah cakap ni lah, aquarium yang tak ada filter ni. Aquarium yang tak ada filter ni, makin besar aquarium tu, maksudnya yang ni buat sekaki kan. So makin besar aquarium tu, makin banyak ikan kita boleh letak. So makin kecil, makin sikit lah. So apa yang saya suggest, kalau katakan sekaki kalau nak buat sekaki tu, 3 ikan gapi dah lah kan. Tapi kalau ikan laga, obviously satu seekor je boleh letak. Kalau katakan kita ada aquarium yang lagi besar, lagi banyak dah boleh letak. Sebab apa? Kita kena faham yang kita tak ada filter. Kita tak ada filter. So bakteria baik ataupun
filter yang di dalam aquarium yang nak cakap tu, ekosistem yang ada dalam tu dia tak se-power filter. Jaga-jaga dengan bioload supaya tak ada amonia build up. Okay? Amonia ni yang membunuh ikan. Pembunuh utama ikan, amonia. So dalam aquarium tu, macam kita tak pakai air pump tu, kita tak pakai bubble pop kan. So dalam sistem ni yang menghasilkan oksigen daripada pokok-pokok tu macam yang cakap tadi. So lampu yang kita nak ada, nanti ceritalah kau nak beli lampu apa kan. So lampu yang kita ada tu, bila lampu tu terbuka, dia akan menjalani proses fotosintesis macam yang cakap tadi. So oksigen akan terbina di dalam aquarium system. Untuk setup yang macam ni kira setup low tech ya. Kita tak nak lampu kuek nah. Sebab apa? Kita tak nak lampu kuek disebabkan nanti algi banyak. So maksudnya excess of nutrient. Lampu yang terlampau kuek ataupun lampu yang terlampau lama dikira sebagai excess of nutrient. Maksudnya nutrien yang terlebih. Ya, itu yang bila dia terlebih ya, algi naik. Sebab apa? Siapa nak makan nutrien tu? Algi yang makan. Okey, tu cara algi naik. Sebab apa? Ada excess of nutrient. Macam apa yang dia buat ni, lampu ni agak kuek. Ya, lampu ni agak kuek yang dia boleh ni. Lampu ni agak kuek. So dia letak red root floater. So red root floater ni dalam masa yang sama dia akan jadi filter kan, macam yang cakap tadi, filter. Dia akan ambil nutrien-nutrien yang ada di dalam air tu. So dalam masa yang sama juga dia akan block light. Kan? So lighting bila kena red root floater tu ataupun yang floating plant tu, dia akan kena tu dulu baru dia tumbuh di bawah. Cahaya yang konon kat bawah tu dia slow sikit. Dia kurang sikit berbanding kalau katakan tak ada floating plant. Sebab tu dia letak floating plant. So, kalau katakan nak try buat, kau boleh letak try macam ni dulu. Kau boleh start dengan 5 jam dulu. Bila nak buka lampu, suka hati kau lah. Janji 5 jam. Okay. Tapi janganlah hari ni 5 jam siang. Esok 5 jam malam jangan. Kau kena buka 5 jam kau kena fikir siap-siap. Okey, siang kau pergi kerja, kau nak malam je bang boleh tengok aquarium. Okey, tak apalah. Kau buka 5 jam malam saja. Okey, so jenis pokok pula. Okey, jenis pokok macam yang kau nampak ni, yang pakai ni, ini adalah anubias, fern dan floating plant ni. So kalau katakan yang fast growing, ya, boleh cakap kan fast growing. So yang fast growing adalah red root floater ni. So red root floater ni dia akan multiply laju. Yang anubias dengan fern ni dia akan slow je. Okay. Tapi sebab dia tak banyak, so should be fine untuk sistem yang size macam ni. Yang lain saja ni tak perlukan tanah. So kalau katakan kau nak lagi yang contoh makin copek, yang lagi copek membesar. So bila lagi copek membesar, dia perlukan nutrien lebih. So bila dia perlukan nutrien lebih, lagi copek lah di tepi kau punya aquarium tu. Contoh dia baja-baja yang terhasil daripada tak ikan tu lagi copek, dia akan serap sebab apa? Dia nak membesar. Okay, so 3 plant yang nak suggest untuk stem plant. Kalau katakan kau nak buat sistem macam ni, tapi kalau kau nak buat sistem lain pun kau boleh je guna plant ni, tak ada masalah. Yang pertamanya Kabomba. Kabomba is okay, Kabomba is nice, dan buat dalam low tech punya setup pun tak ada masalah. Tak ada soil pun tak ada masalah. Kau cuma ikat je kat batu apa jadi, dan buat jadi. Okay, so yang kedua Hornworth. Okay. Yang ketiganya Egeria densa. So tu suggestion untuk pokok apa yang kau boleh pakai. So explanation ni walaupun ringkas, harap padat ya. Semoga membantu siapa yang nak try. Kalau rasa ada yang boleh ikan gapi ke, ikan lagor ke atas meja office ke kan, ataupun dekat dapur ke kan. Kalau katakan aquarium kosong tu, kau boleh try untuk sistem macam ni. Tapi wajib ada lampu, wajib ada pokok. Sebab benda ni kita nak buat full ekosistem. So harap bermanfaat. Belanja dan lah. Like, comment, share. Okay? Follow page. Follow page sikit ni. Subscribe YouTube. Mana-mana tu lah. Kan kau tahulah. Dah tu ya. Assalamualaikum.